Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang kepada murid-murid tahun 4 ke kelas sejarah. Jadi untuk kelas sejarah ini peringkat muallimah akan mengajar subjek sejarah lah pada tahun ini. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan mengenali sejarah. Unit 1 mengenali sejarah. Dan di bawah tajuk mengenali sejarah ini kita akan ambil satu sahaja subtopik yang kita fokuskan pada hari ini, iaitu pengertian sejarah. Baik, bila kita sebut berkaitan dengan pengertian sejarah, timbul persoalan di benak akal kita, apakah itu sejarah? Apakah definisi sejarah? Ataupun apakah maksud sejarah? Jadi sejarah ini merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Peristiwa, kejadian, tindakan yang berlaku pada masa lampau. Itu adalah definisi sejarah. Jadi bila kita sebut peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau, dia juga termasuklah perkara yang berlaku sebentar sahaja tadi. Seperti contoh, 5 minit tadi saya pergi ke kebun, maka itu juga dikira sebagai sejarah. Ataupun semalam, perkara yang berlaku pada semalam hari. Ataupun minggu lepas juga disebut sebagai sejarah. Perkara ataupun kejadian yang berlaku bulan lepas, berpuluh-puluh tahun yang lalu, tahun lalu ataupun beribu-ribu tahun yang lalu. Kejadian-kejadian yang berlaku pada waktu yang lepas, ini semua dianggap sebagai sejarah, walaupun dia berlaku sebentar tadi ataupun berpuluh-puluh tahun yang lalu. Apa-apa sahaja peristiwa dan kejadian yang telah berlalu pada masa lampau ataupun pada masa lalu disebut sebagai sejarah. Okey, baik. Kita sebut berkaitan dengan sejarah. Apakah asal-usul perkataan sejarah? Jadi, perkataan sejarah ini diambil daripada perkataan Arab, iaitu sajaratun atau sajarah, yang bermaksud pohon atau pokok. Okey, baik, kita teruskan kepada pandangan sejarawan tentang pengertian sejarah. Yang pertama adalah pandangan daripada Herodotus. Herodotus menyatakan bahawa sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Jadi Herodotus memfokuskan pertama, sejarah ini adalah tindakan manusia, yang saya telah boldkan warna merah itu. Dan kedua, sebab-sebab mereka melakukannya. Apakah sebab mereka melakukan sesuatu tindakan ini? Maka itu adalah pandangan Herodotus. Yang kedua adalah sejarawan yang bernama Ibnu Khaldun. Kita sedia maklum, Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan Islam. Jadi definisi sejarah pada pendapat Ibnu Khaldun adalah, dia menyebutkan sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Jadi Ibnu Khaldun meng-highlightkan sejarah ini adalah peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Tamadun manusia dan perubahan pada tamadun tersebut, maksudnya. Yang ketiga, Iheshkar mendefinisikan sejarah ialah satu proses interaksi masa kini dengan masa lampau, ataupun secara mudahnya hubung kait masa kini dengan masa lampau. Itu adalah pendapat Iheshkar. Seterusnya adalah pendapat sejarawan yang bernama Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko K. Kim.
Profesor menyatakan bahawa sejarah merupakan peristiwa yang pernah berlaku atau sudah berlaku. Okay, sesuatu yang simple. Sejarah merupakan peristiwa yang pernah berlaku atau yang sudah berlaku. Okey, kita terus kepada Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Sejarawan ini pula mendefinisikan bahawasanya sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Jadi Dr. Muhammad Yusof ni mendefinisikan sejarah ni apa? Catatan ataupun rekod sesuatu peristiwa pada masa lalu. Jadi itu adalah pandangan-pandangan sejarawan tentang pengertian sejarah. Baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, dan ini merupakan tugasan yang perlu dilaksanakan oleh semua murid-murid tahun 4. Jadi yang pertama sekali, sila baca dan fahamkan pengertian sejarah yang kita sebut tadi dan pandangan sejarawan tentang pengertian sejarah. Ada 5 orang sejarawan yang telah kita bahaskan definisi sejarah di peringkat mereka sendiri. Jadi Maklimah nak minta untuk semua pelajar tahun 4, pertama sekali baca, yang kedua faham. Sejarah ini tak perlu dihafaz, tetapi perlu difaham. Baik. Yang kedua, tulis semula pengertian sejarah dan pandangan sejarawan ke dalam buku tulis. Untuk salinan ini ataupun kita sebut salin semula pengertian sejarah dan salin juga pandangan sejarawan ke dalam buku tulis, kemudian boleh rujuk ataupun kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 4 dan 5 lah. Jadi dekat buku tulis macam biasa, buka buku, tulis tarikh, tulis hari, tulis tajuk dan terus kepada terus kepada tajuk yang Maklimah minta untuk ditulis. Dan akhir sekali sila jawab latihan pada slide seterusnya di dalam buku. Jadi slide selepas ini akan ada soalan, akan ada latihan lah yang mengandungi 2 buah soalan. Jadi ini adalah latihannya. Yang pertama sekali ataupun soalan yang pertama, susun semula perkataan di bawah untuk menjelaskan, tertinggal K di situ, untuk menjelaskan pengertian sejarah. Jadi nanti boleh tulis soalan dan jawapan di dalam buku tulis. Dan soalan yang kedua ataupun yang terakhir, lengkapkan ayat di bawah tentang pengertian sejarah. Jadi kita dah belajar tadi pengertian definisi sejarah mengikut tokoh-tokoh sejarawan. Jadi ini adalah latihan yang perlu disalin semula dalam buku tulis dan perlu dijawab. Untuk gambar tak perlu lukis gambar, hanya tulis Ibnu Khaldun, kemudian awak tulis A kurungan sejarah membicarakan tempat kosong, manusia dan tempat kosong yang berlaku. Jadi tempat kosong yang kamu gariskan itu kamu perlu jawab sendirilah. Itu saja untuk latihan hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Sekiranya ada pertanyaan ataupun ketidakfahaman, kurang jelas, boleh WhatsApp ke link yang saya bagi dalam Google Classroom. Jadi itu sahaja di peringkat saya setakat ini saja, insya-Allah. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.